Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak juga melimpahkan rezekinya kepada kita dan kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa kita selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita kepada para isteri-isteri baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, dan juga kepada golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di luar sana apa khabar? Kami di Atamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum saya meneruskan webinar saya, tajuk hari ini, seperti mana tuan-tuan dan puan dah tahu yang saya dah pancarkan poster berkenaan tajuk hari ini. Apapun terlebih dahulu, saya ingin berkongsi beberapa maklumat. Yang pertama ialah saya mohon bantuan tuan-tuan dan puan di luar sana, jangan lupa kalau tuan-tuan dan puan rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa sharekan dengan orang-orang yang di luar sana supaya mereka bersama dapat manfaat daripada perkongsian ilmu ini. Dan juga kalau tuan-tuan ajak kawan-kawan sesiapa di luar sana, follow kami, like kami kan di Tamar, PCA Tamar, dan juga jangan lupa join group private kami, group nasihat tu, yang mana dua-dua platform ni banyak yang kami kongsikan tentang info-info, maklumat-maklumat ataupun jurnal, artikel-artikel perubatan berkenaan dengan kesihatan diri kita dan juga kesihatan pemakanan kita. Sama ada perkongsian tu kita ambil daripada dalam negara ataupun luar negara untuk manfaat kita bersama-sama, agar kita kata orang dapat menjaga kesihatan kita dan juga kesihatan ahli keluarga kita bersama-sama. Boleh? Okey, baik. Kepada yang dah buat demikian, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan yang kedua, saya kongsikan tentang struktur webinar saya, iaitu yang pertama, tajuk utama berkisar tentang perniagaan, yang mana saya kongsikan untuk tajuk hari ini
Sebelum saya meneruskan, bila saya terlebih dahulu saya suka ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan, perempuan di luar sana yang belum mengenali saya. Saya Abdul Rahman Muhammad Noor. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran produk-produk daripada Al-Hijaz Smart International Sembilan Berhad. Dan juga salah satu produk yang kita ingin tawarkan istimewa untuk tuan-tuan perempuan luar sana dan juga yang ingin kita cari produk itu ialah produk kesihatan Parti Ajwa. Ya, produk kesihatan Parti Ajwa. Dan ini adalah packaging dia, ya. Dan juga ini dalam bahagian dalam ni lah saya tunjukkan. Itu botol dia yang belum seal, belum dibuka lagi. Ya, ini botolnya. Dan juga ini adalah parti dia lah, parti dia. Dan kalau ditanya saya macam mana guna produk ni, apa dia punya feedback ataupun testimoni ataupun review dia, saya dah gunakan produk ni secara konsisten setiap pagi. Dan kadang-kadang malam pun sebelum kita tidur, apa yang saya rasa ialah kita rasa segar lah sebenarnya. Kita rasa, kata orang, selesa, kita rasa sihat Alhamdulillah. Dan juga apapun dengan sihat tu kita boleh buat macam-macam aktiviti lah yang mendatangkan faedah untuk diri kita dan juga keluarga kita. Boleh. Dan kepakaran kami dan juga saya nak kongsikan satu lah berkenaan dengan buku yang saya dapat daripada Publishing Malaysia. Buku terbitan daripada orang kita sendiri di Malaysia berkenaan dengan khasiat kurma Ajwa. Dan saya dah baca sebagainya, menariklah buku ni berkenaan dengan khasiat-khasiat kurma ni. Dan juga untuk makluman perempuan, saya dalam proses nak bagi percuma e-book yang kajian sertifikat tentang kurma ni yang dah dilakukan di luar sana, yang membuktikan keberkesanan kurma ni kepada penyakit-penyakit tertentu yang saya dah siap dan saya akan kongsikan. Kalau tuan-tuan nak tahu, boleh PM kami, DM kami, dan saya akan beritahulah syarat-syarat dia. Boleh walaupun percuma, tapi kita kena ada, kata orang, maklum balas. Kita kena ada, kita panggil, kena ada sikit perkongsian lah. Itu penting. Boleh. Okey, baik. Kepakaran kami tadi ialah membantu tuan-tuan perempuan di luar sana dalam mereka yang ingin membaiki kesihatan, yang ingin menjaga kesihatan ataupun yang ingin kekal sihat, tak kira peringkat umur, daripada bayi sampai kepada warga emas, agar bila sihat ni kita dapat menambahkan amal ibadah kita dapat beraktiviti secara sihat dengan keluarga, ataupun kita boleh membantu orang-orang lain di luar sana. Dan juga secara tak langsung nanti kita akan rasa cinta kita kepada Rasulullah atas anugerah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, itu khasiat kurma Ajwa ni. Dan juga di samping tu kita akan rasa kecintaan kita atau rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Okey, baik. Bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan perempuan luar sana ialah dengan melalui produk kesihatan Parti Ajwa ni. Produk kesihatan Parti Ajwa atau produk kesihatan kurma Ajwa, Parti kurma Ajwa. Okey, baik. Dan apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan? Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu infonya, PM kami, DM kami akan kongsikan infonya percuma. Dan juga atau tuan-tuan perempuan kenal sesiapa yang di luar sana yang mengalami masalah kesihatan yang ingin dibantu, kongsikan link ni, insyaAllah kita akan kongsikan juga infonya secara percuma. Dan yang kedua ialah sekiranya tuan-tuan perempuan berminat untuk mencuba produk ni, kita adalah dalam musim kita nak bagi harga diskaun. Kita nak bagi kos penghantaran tu secara percuma, RM10 tu percuma. Tapi itu buat masa ni kita nak buat kita bagi kos penghantaran percuma tu hanya di seluruh Malaysia saja. Dan juga untuk sahabat-sahabat tu nanti kita dalam proses merancangan lah buat masa ni, insyaAllah. Doakan mudah-mudahan kita dapat juga buat kos penghantaran percuma di Sabah dan Sarawak serta Labuan. Boleh. Dan juga di samping tu kita nak bagi e-book percuma. E-book yang mana saya dah pancarkan tadi dalam siri sebelum kita start tadi, poster berkenaan e-book tu, iaitu kita nak bagi doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan hadis, yang mana
doa-doa mustajab ya, datang daripada Quran dan hadis yang kita elok kita amalkan. Dan insya-Allah kita nak bagi ebook yang baru, ataupun kita nak pairkan, ataupun kita panggil kita nak tambah hadiah percuma tu dengan kita nak bagi apa ni, ebook berkenaan dengan apa ni, kesihatan tubuh badan yang dibantu oleh khasiat kurma tadi. Boleh boleh. Kalau tuan-tuan tahu apa-apa, PM kami, DM kami tahu tajuk ni semua, macam mana nak dapat semua tu, nanti kita akan kongsikan insya-Allah. Jangan lupa PM kami, DM kami. Dan itu saja sikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang undang kami. Dan apa ni, tanpa melengahkan masa saya terus kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan tajuk hari. Okey, baik. um, uh, dia macam ni bila bercakap pasal business start ni, uh, yang ini dia lebih kepada orang-orang yang dah ada bisnes, of course orang yang dah ada bisnes, ataupun elok juga kepada mereka yang baru nak merancang untuk menggunakan bisnes. Jadi boleh jadikan tips-tips yang saya kongsikan ni sebagai kata orang guideline supaya jangan buat silap. Itu kelebihannya bila orang yang dah ada ilmu awal, dan bila dia buat bisnes, jadi dia kurang sikit dia punya kesilapan tu lah. Kata orang kurang langgar dinding dia. Macam tu. Dan juga bila bercakap pasal business start ni, apa dia mengingatkan saya lah apa ni, dia macam bila kita ada perniagaan, dan basic ni bila kita berniaga ni, kita objektif ni adalah kita mahukan keuntungan, betul? Kita mahu keuntungan yang berlipat kali ganda, yang kita semakin lama semakin bertambah lah. Dan juga di samping tu kita nak juga kita punya bisnes kita tu pun grow. Maknanya grow di sini ialah kita dah ada branch ke, kita dah ada team ke, kita dah ada staff baru. Maknanya bisnes kita grow daripada level 1 kepada level 2, fasa demi fasa peningkatan bisnes kita tu. Itu ialah apa, impian kata orang kebanyakan orang yang nak mula bisnes ataupun yang dah berbisnes. Dan juga um, um, kadang-kadang dia membuat kita terfikir kadang bila kita dah berbisnes ni, apakah cara yang terbaik, apakah strategi yang terbaik, ataupun apakah plan yang terbaik, ataupun apakah sistem yang terbaik bisnes ni yang apa ni boleh kita lakukan untuk kita tingkatkan kita punya bisnes tu, supaya kita tidak berada kepada tahap yang saya cakap ni lah, business to start ataupun stagnant Maknanya macam contoh, pendapatan kita tu macam kalau kita ikut daripada numbers ataupun daripada graf kita tu mendatar saja, tak ada perubahan. Jadi apa ni, kadang-kadang boleh kata orang lama-lama dia akan turun. Itu pun kita kena hati-hati. Jadi persoalan ni macam mana kita nak kata orang unstuckkan bisnes kita ni. Dan bila cakap unstuck ni, saya teringat, saya nak kongsi satu cerita lah cerita pengalaman saya masa apa, masa zaman persekolahan dulu. Saya ikut abang saya lah dia dulu, mula-mula dulu dia berniaga di pasar malam. Pasar malam dia menjual kelapa, produk kelapa yang kami ambil daripada di beberapa pekebun-pekebun kecil di Kuala Selangor sana. Jadi kami travel lah ke sana dan kami jual di pasar-pasar malam di sekitar Klang Valley ni. Dan juga bila berniaga tu, apa yang kami lalui ialah kadang-kadang bila satu peringkat tu kami rasa macam boring lah. Pasal apa, kata dia jadi stuck, macam collection hari ni ataupun collection bulanan ni sama je, tak ada perubahan. Kita buat kempen pun macam tu juga, tak ada kata tak ada perubahan, malah dia semakin lama makin kata orang menurun lah. Dan juga bila kita pasal malam ni, faktor-faktor yang boleh mempengaruhi sale kita tu ialah macam hujan satu, ataupun tengah bulan orang tak ada gaji, orang pun tak ada nak keluar membeli zaman tu lah. Dan macam-macam lagi isu lah dan juga tengok tempat juga kadang-kadang tempat-tempat ni bermain peranan. Kalau tempat-tempat tu orang-orang yang ada duit, kalau peniaga seronok dia punya jualan tu. Kalau tempat biasa ni jadi biasa je.
macam itulah. Tapi apapun dia bukan bergantung sangat pada situ, dia bergantung kepada ilmu tu yang penting. Kita kena kata orang tambah ilmu, kita upgrade ilmu tu, insya-Allah kita tahu strategi macam mana kita nak kata orang, bukan kita nak apa ni stable ataupun stagnan ataupun stuck di sini, kita boleh grow lagi. Dia kena apa-apa kena ada ilmu lah. Dan juga kalau kita fikir ramai orang yang berfikir dan juga kami pun lah, saya dulu pun berfikir masa tu, bila kita berbisnes ni, kita kadang bila menghadapi masalah tu, kita rasa seolah kita tiada harapan lagi untuk teruskan kita punya perniagaan tu. Kita rasa terganggu lah dari segi emosi kita, dari segi mindset kita, attitude kita pun terjejas. Dan bila start ni dia macam-macam isu-isu negatif tu datang, vibe ataupun energi negatif tu mengganggu kita. Dan juga itu yang saya ada kongsikan sebelum ni, video-video tentang macam mana kita nak kasi kita punya energi tu sentiasa tinggi untuk kita sentiasa berfikiran positif. Saya ada kongsikan video saya macam mana nak buat, ataupun macam mana kita nak cari circle yang betul, circle yang kata orang dia membantu kita, membakar kita untuk sentiasa bergerak lagi dan jangan give up macam tu. Jadi ada beberapa video yang tuan-tuan akan berminat, boleh tengok video saya yang lepas tentang tajuk-tajuk yang berkaitan lah tentang kita mau kepada experience saya, motivasi, dan macam mana kita nak pilih kita punya circle tu dengan betul. Bukan kita nak putuskan orang yang negatif ni, tak. Silaturahim tu still ada, tapi tinggal lagi kita bila melibatkan apa yang kita buat sekarang ni, terutama dalam bisnes atau pekerjaan ni, kita kena dapatkan circle yang betul. Boleh. Dan juga itulah beberapa tuan boleh tengok kat sana, nanti saya ada kongsi macam-macam video, insya-Allah. Okey, baik. Berbalik pada hari ni tentang tips business start ni, ada beberapa poin yang saya nak kongsikan untuk tuan-tuan perempuan dan juga untuk diri saya sendiri sebagai peringatan. Dan sebelum tu saya nak beritahu yang perkongsian saya ni pertama berdasarkan kepada pengalaman saya berbisnes yang banyaklah masa yang saya lalui sejak dari sekolah lagi, dan juga daripada pembacaan saya artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal bisnes sama ada dalam negara dan luar negara yang saya kata orang yang ingin kongsikan di dalam setiap FB Live saya, dan juga hasil daripada saya dalam proses bermentorkan dalam bisnes ni lah. Ada guru ataupun cikgu yang guide saya tentang bisnes ni, supaya kita dapat minimiskan kita punya masa, dapat minimiskan kita punya wang ringgit tu, cost tu, dan juga dapat minimiskan kita punya tenaga tu. Jadi kita nak cepatkan kita punya proses kita berjaya dalam bisnes tu lah. Jadi ada orang yang guide saya dalam bisnes, jadi ilmu yang ada tu saya kongsikan dalam setiap FB Live saya untuk kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu ni dia Allah buka lagi pintu-pintu rezeki yang lain, insya-Allah. Dan juga saya mengharapkan tuan-tuan perempuan yang mengikuti beliau saya juga jangan lupa teruskan komen, sharekan pengalaman tu, sharekan pandangan ataupun ilmu yang tuan-tuan perempuan ada di bahagian komen di bawah, supaya kita sebab dari situ rezeki kita tuan-tuan pun bertambah, dan juga ilmu tu jadi kata orang memudahkan kita dapat rezeki lain, insya-Allah. Boleh. Okey, baik. Ada beberapa poin yang saya nak kongsikan kat sini tentang tips bila bisa start ni lah, untuk pengetahuan kita bersama-sama. Dan juga jangan lupa tuan-tuan kalau ada idea komen join ataupun komen di bawah. Okey, pertama ialah bila kita dah berbisnes ni ataupun kita belum berbisnes ni, kita kena tengok balik misi ataupun visi bisnes kita ni. Kita tengok balik. Kadang-kadang kita dah lama berbisnes, kita lupa misi dan visi kita. Itu juga tim kita kalau kita tak muhasabah balik, kita lupa misi dan visi kita. Dan juga kepada yang belum mulakan bisnes ni, kita perlu tahu apa misi sebenar kita buat bisnes. Kena tanya diri kita, apa misi sebenar kita buat bisnes, dan kenapa ini penting, kenapa ini dapat membantu kita untuk kita sentiasa kita macam dahagakan pencapaian tu lebih dan lebih lagi, ataupun kita nak lakukan sesuatu tu lebih baik daripada semalam. Contohnya bila kita clearkan kita punya misi dan juga visi tu. Dan juga
Disebabkan apa bila kita dah tetapkan misi bisnes kita tu lah, misi kita tu. Dan kalau tuan-tuan pun tak tahu apa misi dan visi tu, saya ada kongsikan juga dalam video-video saya sebelum ni, tajuk penggunaan misi dan visi bisnes ke apa tu, macam itulah saya ada kongsikan. Jadi kita tuan-tuan boleh tengok kat sana apa itu misi dan visi dalam bisnes, penting ke tak penting bila kita berbisnes atau kita nak mula bisnes. Tapi saya percaya kalau tuan-tuan yang dah berbisnes memang dah faham misi dan visi bisnes tu. Kadang-kadang kita terlupa, kita kena recall balik atau kita kena sit down balik, duduk dan kita tengok balik, muhasabah balik misi dan visi kita tu. Jadi kadang-kadang kita niat kita dah terlari, ini buat kita jadi start sebenarnya. Dan juga selain daripada itu, kita perlu tahu apa keperluan untuk kita. Kalau pada yang orang yang belum memulakan bisnes, apa yang keperluan yang perlu ada untuk kita memulakan bisnes kita tu, yang melibatkan misi dan visi bisnes kita ni. Dan juga macam contoh, kita kena tanya siapa yang memerlukan servis kita, siapa yang memerlukan produk kita. Dan kita tanya lagi, adakah bisnes kita tu mampu untuk bantu orang di luar sana, ataupun adakah servis ataupun produk kita tu mampu, ataupun bisnes kita mampu untuk bantu orang di luar sana. Dan tanya lagi, orang yang macam mana yang kita nak bantu, sasaran tu apa. Dan saya nak beritahu, boleh tengok pada video saya yang lepas tentang sasaran, target pasaran kita. Kita jangan ingat kita boleh berniaga ni, semua orang boleh datang. Semua jenis, kalau kita jual produk kesihatan, semua penyakit kita boleh ubat. Dia kena target satu sasaran. Walaupun produk kita tu kata orang kajian dah mendapati banyak dah khasiat dalam produk ni, macam-macam penyakit diubat, tapi kita kena pilih satu saja. Satu, dan ini yang kita kena fokus, dan inilah sasaran kita. Boleh? Itulah. Dan juga banyak lagi kalau nak kongsikan tentang benda ni. Dan apapun, ini secara ringkas lah yang untuk yang ingin saya kongsikan untuk pengetahuan kita bersama. Itu sama kita kena clear atau kita kena jelas tentang atau kita kena fahami misi dan bisnes kita ni, kenapa kita berbisnes. Itu satu. Yang kedua ialah yang ini melibatkan strategi pemasaran. Kita kena tengok balik strategi pemasaran kepada yang dah berbisnes. Tengok balik, muhasabah balik kita strategi pemasaran. Kepada yang baru nak mula bisnes, kena duduk, tuliskan apa strategi pemasaran kita yang kita nak buat. Kalau kita nak mulakan bisnes tu, kita tengok kita kena pasti yang kita bila berbisnes kita kena ada strategi pemasaran tu. Dan juga kita kena susunkan plan tu, kita kena ada jadual dia, sama ada jadual harian, mingguan, bulanan, 6 bulan ataupun setahun, macam tu. Kita kena susun plan tu, jadi kita follow plan tu. Dan kalau kata plan tu, strategi tu kita tak dapat target, kita adjust balik. Yang penting target tu kita jangan kata orang dia tu kita jangan kita tukar lah. Yang penting strategi sistem tu kita ubah supaya dapat capai target tu lah. Macam tu. Itu apa yang saya pesan ataupun apa yang saya belajar lah. Dan juga bila kita clear pasal kita punya strategi pemasaran ni, jadi kita start buat action. Itu penting. Jangan kita hanya merangka strategi pemasaran, kita bawa tu. Macam katakan kepada yang dah berbisnes contohnya, kita kena tengok balik strategi pemasaran kita tu, sama ada kalau boleh kita start dulu dengan zero cost marketing ataupun pemasaran tanpa kos. Apa dia pemasaran tanpa kos? Ini saya ada kongsikan dalam video saya sebelum ni. Jadi kita keluarkan apa pemasaran tanpa kos tu, social media apa yang tanpa kos, offline ke online ke. Jadi kita step buat balik lah. Dan juga kalau kita dah kenal pasti benda-benda yang tanpa kos ni yang boleh menambahkan kita punya klien-klien baru tu, jadi kita buat 10 kali ganda atau kita buat berganda-ganda lah. Macam contoh macam email marketing, itu kita punya pemasaran tanpa kos. Kita email balik kepada pelanggan-pelanggan lama kita yang dah membeli, ataupun kita offer tawaran yang menarik kepada pelanggan-pelanggan baru kita, hasil daripada kita kumpul database yang sebelum ni lah. Dan itu pun saya ada kongsikan proses database tu. Tuan-tuan puan boleh digalakkan tengok, percuma insyaAllah. Dan juga satu lagi, FB Live ni. FB Live ni penting tak penting sebenarnya. FB Live, Instagram Live, kemudian YouTube Live ni penting sebenarnya. Pasal apa?
Dia dia akan membantu kita punya uh, trafik baru di luar sana akan bertambah lah. Macam mana saya kongsikan sebelum ni kan, kalau kita buat FB Live tu, kadang-kadang kita risau tak ada orang tengok. Sebenarnya memang pada permulaan tu memang tak ada orang tengok, tapi lama kelamaan orang akan tengok live tu bila kita dah upload video tu. Kalau tak percaya, tuan-tuan buat live, tengok sebulan yang lepas, tengok apa viewers, orang yang tengok tu dia ada bertambah lah, dan dia akan keep on bertambah. Pasal apa? Yang ini bila kita buat live, kita rasa macam tak ada orang tengok ataupun tak ada trafik yang singgah tengok kita buat live. uh, memang kita kata orang kata orang ada faktor lain yang kita kena fikirkan juga, tapi kalau secara kata orang secara general ni, bila kita buat live tu, dia ada kena mengena dengan Facebook algorithm ni. Maknanya seperti mana yang saya kongsikan dalam video sebelum ni, bila cakap Facebook live ni, uh, uh, apa ni, Facebook tu sendiri dia akan bantukan live kita ni melalui AI dia, algorithm dia ni, dan algorithm dia untuk bawa live kita ni, video live kita ke apa ni, trafik-trafik di luar sana dalam channel Facebook sendiri lah. Dan juga apa ni, saya ada kongsikan sebelum ni, ataupun saya ada baca satu artikel tentang Facebook ni, how Facebook ni apa ni berfungsi lah. Bila cakap live ni, dia umpama macam ni tau. Dia umpama macam apa ni, minyak yang apa ni, kita simbah dalam api. Maknanya bila sekali kita buat live, api tu membesar lah. Bayangkan kalau kita konsisten, kita buat live, jadi api tu kita makin besar. Maknanya reach kepada audience tu makin besar. Macam itulah. Itu yang Facebook ni cakap, AI dia berfungsi, algorithm dia berfungsi. Jadi kita konsisten je buat live. Jangan fikirkan berapa orang tengok, berapa orang keluar, berapa orang tengok balik, tak perlu. Itu nanti kemudian kita akan dapat yang kata orang viewer yang sebenar nanti, yang hasil daripada AI atau algorithm tu untuk follow kita nanti. Boleh di samping tu kita kena baiki jugalah kita punya live, apa yang kurang kita kena ada ilmu, dalam perkara ni lah. Boleh. Okey, baik. Itu yang pasal berkenaan dengan strategi pemasaran. Dan yang ketiga ialah kita kena tengok balik kita punya sasaran pelanggan kita tu. Adakah pelanggan kita tu tepat? Kepada yang dah ada bisnes ni, kita tengok balik, kita buat avatar kita balik, atau kita buat persona kita, ataupun avatar persona ni macam kita buat sikit research tentang sasaran pelanggan kita ni. Kita buat balik, tepat ke tak tepat, dan kita tengok, kita susun orang yang macam mana, daripada mana. Dia ada tiga ataupun empat faktor yang kita kena ni lah, yang saya belajar, yang kita kena buat. Yang pertama, kita tengok demografik dia, usia dia kat mana, berapa usia dia, berapa pendapatan dia. Yang kedua ialah psikografi dia, apa yang dia cenderung, apa yang dia minat, psikologi dia lah, apa yang dia harapkan kalau dapat beli produk ni, apa yang dia impikan. Yang ketiga ni more kepada personal. Ini nak dapat tu bukan senang, kita kena ada kita kena kenal betul-betul dengan pelanggan kita. Jadi bila kita dapat tiga benda ni, kita lagi cepat kita nak dapatkan pelanggan-pelanggan yang seakan-akan yang pertama tadi, yang model tadi di luar sana. Boleh dia ada proses dia lah, dan ada cara dia, dan ada plan lah, ada fasa-fasa dia. Boleh. Okey, baik. Yang keempat, yang terakhir ni ialah jangan lupa kita kena ada kata orang good customer service kita lah. Kita kena beri layanan yang baik kepada pelanggan kita, sama ada pelanggan kita yang beli, yang tak membeli. Yang penting yang membeli ni. Pasal apa? Kalau kita dah ada database tu, kita kena massage dia. Kita kena massage ni, maknanya kita orang kumpulkan dalam satu tempat, kita kongsikan apa-apa benda-benda yang menarik. Kemudian kita orang biasanya bila kita fokuskan pelanggan yang dah sedia ada ni, secara kata orang, secara logik ni dia dah trust, dia dah membeli, jadi dia dah kenal kita. Jadi kita kena jaga betul-betul. Dan dari sini lah kita boleh kembangkan, kita boleh upsell, kita boleh tambah jualan kita kepada produk dengan pelanggan dengan produk lain, ataupun kita boleh kata jadikan dia sebagai dropship, ataupun jadikan dia referral. Referral semalam saya kongsikan tip apa ni, referral business ni, macam mana referral membantu marketing ni. Jadi
balik database kita ni kita jaga betul, secara langsung nanti dia bantu bisnes kita untuk cari lagi market baru di luar sana. So sekarang ni kita insya-Allah kita punya bisnes tak adalah start, mudah-mudahan. Baik baik. Boleh boleh. Okey baik, itu saja beberapa poin yang saya kongsikan untuk hari ini, untuk tajuk hari ini, tips business start. Moga-moga perkongsian saya ni apa ni membantu tuan-tuan dan puan di luar sana yang ada bisnes ataupun baru nak berbisnes, supaya apa ni dapat satu ilmu lah, yang mana dapat ilmu dan tak amalkan itu kena fikir-fikirkan, sepatutnya kena ada action lah sebenarnya, barulah kita tahu result dia. Boleh boleh. Dan juga sesekali tuan-tuan dan puan rasa perkongsian ni bermanfaat, jangan lupa kongsikan juga dengan orang-orang di luar sana, ataupun atau ada apa nak ditambah, nak kongsikan apa ni pengalaman ataupun apa yang tuan-tuan buat sebelum ni betul, bila punya start apa tuan-tuan buat, jangan lupa kongsikan bawah, kita baca. Moga-moga asbab daripada perkongsian tu Tuhan buka lagi pintu rezeki kita yang lain. Boleh boleh. Okey baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan diri ataupun ekonomi keluarga. Apa ni, kita tahu kan bila COVID ni macam-macam isu ekonomi yang berlaku, antaranya macam mereka yang bisnes tutup, kemudian ada yang diberhentikan kerja, ada yang gaji dikurangkan, ada yang kata apa ni, kira pendek ceritanya terjejas lah mata pencarian tu, ekonomi tu, ataupun duit poket tu, yang mana yang mereka nak tambah duit poket. Jadi kami nak bantu mereka-mereka yang terkesan ni, terutamanya tak kira sama ada rumah ke, ataupun apa ni pelajar, ataupun orang yang dah bisnes tapi bisnes dia tutup akibat COVID ni. Jadi ingin bangkit balik di bisnes, ataupun mereka yang minat berniaga tapi takut tersilap langkah, tersalah pilih perniagaan, yang mana modal nanti takut habis dan seumpamanya. Jadi kita ingin bantulah, kita offer peluang dropship tanpa kos ataupun tanpa modal, yang mana batch yang kita nak cari ni kita akan kumpulkan, bila cukup batch ni kita tutup yang apa ni pencarian tu, ataupun apa ni kita panggil recruitment tu, dan kita akan coach lah, kita akan bimbing supaya mereka yang di dalam ni nanti akan clear, akan membuat jualan ataupun akan meroleh pendapatan lah hasil daripada penjualan produk kami ni, iaitu produk kesihatan parti Ajwa atau parti Kurma Ajwa. Dan juga pendek cerita tak ada pendaftaran tak ada yuran pendaftaran ni, stok pun tak disimpan, post semua tu kami buat dan juga yang penting kita perlu buat marketing saja, buat marketing, dan itu pun kita akan bantu macam mana cara marketingnya. Kalau direzekikan dan betul adalah pendapatan, kalau tak kita cuba lagi sampai kita dapat pendapatan lah. Dan juga kita akan bimbing sepanjang proses tu, mana yang join dropship kami ni. Dan juga apa ni, kita bantu banyak segi. Yang pertama kita sediakan apa ni kita support, kita bagi bahan pemasaran tu kita bagi percuma, macam video, testimonial semua tu, image, infografik, copywriting, ayat-ayat jualan semua tu kita bagilah. Dan juga sharing-sharing info tentang kesihatan semua tu, yang mana yang kata orang kita bukan sekadar menjual lah, kita kena ada kata orang engagement dengan pelanggan tu, kena ada orang trust dulu, barulah apa ni, lepas tu barulah berlakunya jual beli tu. Dan di samping tu kita sediakan juga platform-platform group, macam contoh FB group, Telegram group, WhatsApp group, yang mana dalam group tu kita banyak kongsikan tips-tips dan seumpamanya yang melibatkan produk dan juga more kepada marketing lah sebenarnya, ilmu, kita buat perkongsian ilmu kat dalam tu. Dan juga sesi coaching secara Zoom ataupun Google Meet ni kita buat, yang mana biasanya kita buat seminggu sekali, itu pun bergantung, dan juga biasanya kita buat dalam hari cuti, Sabtu, Ahad ataupun public holiday lah, yang mana
Kenapa? Kerana pengalaman kami sebelum ni kita punya batch dropship kebanyakannya mereka yang bekerja. Jadi tak sesuai pun kita nak ganggu waktu mereka kan. Waktu mereka bekerja, jadi kita buat pada satu Ahad lah ya. Jadi senang. Jadi kita senang kita setkan satu Ahad ataupun hari public hari cuti lah. Jadi senang kita tak ganggu jadual harian kita. Baik. Dan yang terakhirlah kita ada sediakan bonus dalam bulanan maknanya kalau tuan-puan berjaya buat jualan pada target yang kita nak tu, kita akan bagi bonus. Dan juga mereka-mereka yang berjaya ni dia untung lah, dia dapat dua pendapatan. Satu pada pada bonus tu tadi, bonus pada target jualan bulanan tu dia dapat. Yang kedua ialah produk commission jualan individu tu tadi. Ya, boleh. Dan apa-apa pun benda ni takkan membuahkan hasil sekiranya dropship kami yang kami join atau kami ajak bersama kami ni tak ada committed, tak ada disiplin, tak ada kata orang attitude yang positif. Jadi susah kita kata orang apa ni nak groom dari situ kalau diri sendiri tak nak berubah. Boleh. Dan jangan lupa prinsip dalam Islam, manjadah wajadah, siapa berusaha pasti berjaya, pasti membuahkan hasil. Jadi kita kena sentiasa berusaha. Dan kami tak ada kontrak untuk maklumat, kita tak ada bank and white kontrak. Dan memang kata orang kita orang tak ada ikat lah. Jadi kita yang penting kita berusaha, itu penting. Boleh. Dan anda kata tuan-puan mau berminat, jangan lupa PM kami, DM kami, sertakan nama, email dan juga nombor info untuk kita hubungi, untuk kita kongsikan info berkenaan dropship ni secara percuma. Ataupun lah tuan-tuan puan kenal sesiapa lah kat luar sana yang rasanya nak dibantu, tak kira sama ada adik-adik ke ataupun paduai ke, semara ke, kawan-kawan dalam grup ataupun kawan-kawan lama, ataupun jiran tetangga yang terkesan akibat terkesan ekonomi mereka akibat COVID ni, kongsikan link tu, insyaAllah kami akan bantu. Kami akan kongsikan infonya secara percuma. Boleh? Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga, iaitu tentang di bawah satu tajuk besar kajian saintifik tentang kurma.
Okey, baik. Itu tadi perkongsian saya yang ketiga tentang apa ni, sebut protein tadi kita kena hati tengok kandungan dia supaya kata orang kita kadang-kadang kita nak apa sihat instantly tapi kita salah pilih produk. Jadi kita kena berhati-hati setiap ingredient ataupun kandungan setiap protein apa ni makanan protein yang kita beli ataupun protein. Boleh. Okey, saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga yang keempat yang terakhir, iaitu merupakan infografik lah peringatan kita masa-masa COVID ni ataupun apa tu panggil perkongsian-perkongsian yang bermanfaat yang boleh melibatkan kita dan keluarga kita atau kesihatan kita dalam musim COVID ni juga. Okey, hari ini semoga kita mendapat sesuatu ilmu insya-Allah, dan jangan lupa ajakkan kawan tu bersama-sama kita berkampung dalam FB PCR Tamar ni, dan banyak nanti saya akan kongsikan secara kata orang secara daily, secara konsisten insya-Allah info-info kesihatan untuk peringatan kita bersama, untuk pengetahuan kita bersama-sama agar kita dapat berhati-hatilah kita jaga keluarga kita daripada masalah-masalah kesihatan ni insya-Allah. Boleh? Okey, baik. Itu saja, dan juga kepada tuan-tuan yang baru saja mengikuti webinar saya daripada awal, jangan lupa boleh tengok balik video ni bila di-upload oleh FB, dan juga kepada tuan-tuan yang masih lagi konsisten mengikuti webinar saya daripada awal sampai ke penghujung ni secara komited dan konsisten, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita mendapat sesuatu ilmu insya-Allah, dan juga semoga ilmu itu bermanfaat, dan juga kalau boleh sharekan kepada orang yang tak tahu supaya kita sama-sama mendapat pahala juga di situ insya-Allah. Boleh. Okey, baik. Itu saja, dan juga pesanan saya sebelum saya mengakhiri webinar saya ini, jangan lupa teruskan kita menjaga kesihatan diri kita, kesihatan ahli keluarga kita, dengan juga orang-orang di sekeliling kita yang kita amalkan SOP ataupun perintah-perintah kawalan perdagangan yang telah ditetapkan ni, dan juga teruskan kita berusaha dengan SOP-SOP yang kita ingat ni, pakai double face mask dan seumpamanya, dan juga jangan lupa kita berdoa dan kita bertawakal, moga-moga Allah bersama-sama kita dapat kita mengharungi cubaan ni, ujian ni, dugaan ni, musibah ni bersama-sama, dan juga kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi pada waktu yang sama insya-Allah. Andai kata saya ada program apa-apa di luar sana atau ada urusan di luar sana ataupun saya ada sesi pembelajaran, saya akan upkan poster dan kita akan buat live tu pada malam ni insya-Allah. Boleh. Okey, baik. Okey, baik. Saya baru teringat dia cakap pasal FB live ni. InsyaAllah besok lusa dan hari Ahad saya akan bersesi live malam, pukul 9 malam. Pasal 3 hari saya ada program, ada kata orang proses pembelajaran lah tentang bisnes ni, mana saya kena attend kelasnya, dan juga nanti apa-apa pun saya akan kongsikan ilmu ni nanti untuk program kita bersama. Boleh. Jadi kita mulai esok sampai ke Ahad kita buat malam dengan tajuk-tajuk yang menarik. Jangan lupa ajak kawan-kawan. Boleh. Okey, baik. Itu saja webinar saya untuk hari ini. Saya akhiri dengan tasbih kifarah dan juga surah As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebagai manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita
kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit kronik. Produk kesihatan Parti Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.